Terima kasih kerana kongsikan perisa anda. Turun berat badan sekarang. Yes, thank you Syahidah. So saya akan kongsikan dan saya akan menjemput tim OPC pagi ini menjemput secara bangganya dengan bangganya menjemput Coach Zai dan Coach Yati. Yes, Coach Zai dah keluar dulu. Welcome Coach Zai. Over to you. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua. Assalamualaikum. Kita layan lagu dulu. Okay, so terima kasih Coach Naura. Thank you. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, actually saya nervous sedikit. So untuk hilangkan nervous ni, saya nak minta anda semua bagi respon dekat chat room ni supaya saya rasa saya tak berseorangan. Sebab bila kita bercakap depan iPad, laptop ni kita rasa lain sikit kan. Sebab kita nampak ramai tapi kita tak dengar respon tu. So saya perlukan komen tu laju supaya saya rasa excited sikit, so nervous saya ni akan hilang. Okay, so lagi satu, kalau saya bercakap laju, terlalu laju, mohon korang komen laju sangat lah saya cakap, so saya boleh perlahankan sikit saya punya nada bercakap tu. Okay, sebab saya sejenis yang laju bercakap. Alright, so semua dengar suara saya tak dengan jelas? Kalau jelas, komen 1. Saya nak tengok jelas tak? Sebab takut saya punya line ni tak berapa okey kan? So Alhamdulillah, okey, terima kasih yang respon. Alhamdulillah, semua jelas. So saya share dulu saya punya screen sekejap ya. Okay, sekejap. Okay. Alright, so nampak tak saya punya screen sekarang? Sebab saya first time ni nak share. Alright, so Alhamdulillah nampak ya, terima kasih. Okay, so sekarang ni kita bagi masa sikit lagi. Kita nak bagi anda semua share link ni dekat kawan-kawan, family. Siapa yang tak share link ni, pergi share link ni dekat WhatsApp, dekat Telegram ke, kat mana-mana supaya lagi ramai orang masuk dekat kita punya OBC ni. So ramai lagi dapat manfaat apa yang kita nak kongsikan ni. So semoga dapatlah sedikit manfaat sebab topik yang saya nak kongsikan ni sangat best sebab kita nak cari tahu kenapa perlu turun berat badan. Sebab mesti ada yang sesetengah orang dia masih tak tahu kenapa dia perlu turun berat badan kan. Sebab dia cakap saya dah happy tak perlu dah turun berat badan. So hari ni saya, Coach Zai, saya akan kongsikan topik yang perlu, kenapa korang perlu turun berat badan ni. So supaya kita boleh sedar lah, oh ni sebabnya saya perlu turun berat badan. Alright, so saya perkenalkan diri saya dulu. Sebelum tu saya Coach Zai. Okay, saya berumur 32 tahun. Saya berasal daripada Sabah sebenarnya, tapi saya dah menetap dekat Puchong ni sebab dah berkahwin dan belajar dekat sini. So saya berumur 32 tahun, dah berkahwin dan mempunyai seorang anak. So siapa yang belum follow saya punya Instagram tu, korang boleh follow dulu, okay? Okay, so Alhamdulillah kita dah 230 orang dah pagi ni. Tahniah semua. Tahniah. Okay, dan follow. Alhamdulillah laju Okay, boleh saya nak tahu siapa yang first time join online breakfast club ni? Cakap saya first time. Komen kat sini sebab kita nak bagi penghargaan kepada anda semua yang first time join. Okay, so ucapkan tahniah kat kawan anda yang share link ni sebab dalam online breakfast ni kita akan share bermacam-macam orang kata manfaat lah. Kita akan sharing benda-benda yang berfaedah, benda-benda yang positif. So di sinilah tempatnya untuk kita dapat aura-aura yang best. Oh, first time, tahniah Aina, Norli. First time tengok saya. Hai. Okay, so Alhamdulillah terima kasih yang join. So sekejap saya start dulu.
Alright. So, saya semua dah kenal dah. Alhamdulillah, nama saya Coach Uzai. Saya baru 32 tahun. So, topik saya hari ini, actually saya tak berseorangan. Saya bersama partner saya iaitu Coach Yati. Nanti dia akan kongsikan yang selebihnya. So, topik kita adalah 10 sebab kenapa kita perlu turun berat badan. So, saya tahu ramai kat luar sana yang dia lebih berat badan tapi dia rasa macam saya dah happy. So, kenapa saya perlu turun berat badan kan? Alright. So dekat sini saya kongsikan 10 sebab anda perlu turun berat badan. Alright. So yang pertama, sekejap. Saya kongsikan dulu testimoni saya. Okay, ini adalah gambar saya. Saya dulu tak ada masalah lebih berat badan sangat pun. Sehinggalah saya orang kata berkahwin, mengandung anak pertama dan bersalin. Sebab kita kan first time pregnant, so kita excited, so kita tak memikirkan akibat akan datang. Bila time pregnant tu kita makan dengan suka hati. Sebab saya selalu mendengar cakap orang bila kita pregnant ni tak perlu fikir, tak perlu risau naik berat badan, tak apa, makan je, fikir untuk baby kat dalam perut tu, kesian dia nak makan. Saya pun mendengar kata-kata orang tanpa fikir apa akibat lepas tu. Saya makan siang malam, sebelum nak tidur tu pun saya ambil makanan-makanan yang berat. Sehinggalah menyebabkan berat badan saya semakin bertambah. Tapi disebabkan sokongan-sokongan orang sekeliling cakap tak apa, makan time pregnant ni tak apa, nanti boleh turun. Saya pun makan je, teruskan makan, terus semangat, orang bagi semangat kan. So Alhamdulillah saya berjaya naik berat 72 kilo semasa saya mengandung. Dan selepas bersalin tu tengok berat badan saya, gambar saya berbaju biru tu baru seminggu selepas saya bersalin. Peha saya terlalu besar, lengan saya senyum pun rasa macam malu nak ambil gambar. So saya tak ada confident time tu, tapi nak buat kenangan kan, selepas bersalin tu ambil je lah gambar time tu. So saya ambil gambar dan inilah saya selepas bersalin 72 kilo. Lepas tu yang paling menakutkan lagi, bila saya adalah bersalin Caesar. Okay, so bila bersalin Caesar dan ada pula lagi orang bercakap bila bersalin Caesar ni susah nak turun berat badan. Siapa pernah dengar tu? Bersalin Caesar je tak boleh turun berat badan, susah dan lambat orang kata. Siapa pernah dengar? Saya adalah salah seorang dalam tu. Orang kata bersalin Caesar ni susah nak turun berat badan. Bayangkan kita baru lepas bersalin dengan badan besar macam tu, orang cakap macam tu. Kita pun rasa macam sedih, down, macam mana saya nak turun berat badan ni, orang kata macam ni. Sebab kita suka kan dengar cakap-cakap orang. Tak apa fikir lagi, tapi itulah sebabkan saya punya niat tu, saya punya azam, nekat saya cakap pada diri saya, apa nak jadi sebab saya nak turun berat badan. Saya tak ada confident bila berat badan saya macam tu. So saya malu jumpa orang, saya tak ada confident, saya tak happy, sedih. Suami cakap tak apa, tapi diri sendiri tu rasa nak turun berat badan. Tak boleh badan macam ni. So saya nak turun berat badan, saya nekat. Saya cakap nak jadi apa, jadilah. So saya nak turun berat badan. So saya join program coaching online macam yang anda semua join sekarang ni. Dan saya just tukarkan sarapan pagi dan makan malam saya berjaya turun 22 kilo. Yay! So saya excited bila turun 22 kilo tu, bayangkan banyak. So saya dengan bangganya pun berkongsi dekat orang yang saya dah turun 22 kilo. Siapa yang cakap bersalin Caesar tu tak boleh turun berat badan, itu salah. Okay? So yang penting adalah kita punya mindset dan kita kena nekat. Apa orang nak cakap kita kena pedulikan. Yang penting diri kita. So kalau tengok gambar berbaju hijau tu, tengok. Bila gambar berdiri tegak pun kita dah happy dah sebab yelah kita dah kurus dah slim, rasa confident, kita happy dengan diri kita, nak ambil gambar macam tu pun dah tak kisah dah sebab dah kurus kan. So kita punya confident level bertambah dan kita akan happy. Alright, so yang paling bestnya lagi, saya tak turun berat badan berseorangan. Kalau ikutkan, suami saya tak adalah besar sangat kan. Masa tu anak saya kecil. Lama-lama bila anak saya dah makin besar, cuba tengok. Suami saya pun bertambah besar. Saya tak tahu mana silapnya. Anak membesar, dia pun ikut membesar. Bahagian perut dia tengok tu. Saya Masya Allah. Kadang-kadang saya cakap dengan dia, awak tak nak ke turun berat badan? Rasa macam zaman kita baru kahwin dulu. Macam muda-muda macam tu kan. Dia rasa macam tak apa. Dia happy lagi. Dia masih boleh pakai dia punya baju. Dia boleh pakai seluar dia. Dia tak ada kesedaran. So dia biar je. Dia cakap dia happy. Mungkin sebab dia rasa dia dah kahwin. Dia dah ada anak. So dia cakap enjoy je. Tapi saya dah hati saya macam, kenapa husband saya tak nak turun berat badan ni? Tapi tak apalah, sayang suami kan.
So saya just amalkan pemakanan sihat saya lama-lama sampai satu masa dia nampak, dia sejenis yang tak suka beli baju baru tau. Dia bukan jenis macam perempuan kan. Kita kalau boleh macam setiap bulan kita akan beli benda baru. So dia baju seluar dia selagi boleh pakai dia akan pakai. Tu silapnya dia. Jadi bila dia dah tak boleh pakai, baju-baju dia yang ada tu, seluar dah tak boleh zip, dia datang kat saya. Dia cakap, sayang, saya dah tak buat dah baju saya ni. Seluar dia tak boleh zip. Saya dah cakap, itulah saya dah cakap dulu. Tak nak dengar. Mula daripada awal tapi tak apa. At least dia dah ada kesedaran tu. Saya pun bila dengar dia cakap dia nak berubah, saya pun macam happy. Alhamdulillah. Dia tukarkan sarapan pagi dan makan malam dia. Dan suami saya ni bukan seorang yang aktif. Dia duduk dekat office bekerja biasalah kan. Kalau kita bekerja dekat office, kita just depan laptop, tak banyak pergerakan, tak ada aktiviti. So makin besar lah dia. So bila dah tukarkan sarapan pagi, dia tukar makan malam dia. So dia berjaya turun 14 kilo. So saya rasa macam dapat suami saya yang dulu masa akad nikah tu. Saya rasa macam bangganya. Okay, suami saya dah handsome balik dah. Yelah pada mata saya lah kan. So suami saya dah semakin dah boleh buat aktiviti aktif sebab mungkin berat badan dia dah turun. So badan dia rasa ringan. So dia rasa sihat. Dan dia dah mula dah nak buat aktiviti macam berjogging pagi-pagi tu. Dia rasa excited dah. Dia dapat dah aura positif tu. So dia pun berubah sama-sama. Alright, so itu kisah kami berdua. Lepas tu yang ni, saya kongsikan satu lagi. Actually, saya ada satu impian. Impian saya ni adalah saya nak turun berat badan. Bukan, saya nak kekal aktif dan fit walaupun dah berusia. Itu saya daripada dulu saya tak suka sakit. Saya tak suka lebih berat badan. Saya macam tak boleh. Saya rasa, saya cakap dengan suami saya tak nak lebih berat badan. Kalau boleh saya nak maintain je berat saya. So saya nak kekal aktif sampai bila-bila. So saya tunjukkan gambar ni sebabnya saya berjaya dapatkan impian saya tu. Saya berjaya buat suami saya kurus balik macam dulu dan saya pun masih slim seperti macam gambar kami mula-mula tu. 2014 tu adalah masa wedding kami. So ni adalah 2021, gambar paling latest. So ni adalah kami. So saya gembira. So kami boleh nampak macam muda remaja, macam mula-mula kahwin dulu. Dan okay, siapa sini yang setuju? Suami perut boroi, dia tanda suami happy, bahagia. Siapa setuju? Kalau saya tak setuju. Ada tak yang setuju kat sini? Tak setuju? Nur Madia tak setuju kan? Siapa yang ada setuju tu jangan komen. Nanti saya baca nama kat sini. Pernah setuju Ustaz? Pernah setuju. Saya daripada dulu Ustaz sampai sekarang saya tak pernah setuju benda tu. Saya tak suka. Bahagia ada cara lain. Memanglah kita bagi dia makan kan. Tapi ada cara dia. Jangan bagi dia gemuk. Macam tu. So saya tak suka tagline tu. Saya tak setuju tagline suami perut boroi selepas berkahwin tanda bahagia. No, kurus pun dia bahagia. Okay, terbukti sekarang. Alhamdulillah. Right, so itu cerita dia. So saya pergi kepada topik saya iaitu 10 sebab kenapa kita perlu turun berat badan. Alright. So yang pertama, kenapa kita nak turun berat badan ni? Ramai orang tak tahu. Dia masih tercari-cari why dia sebab dia dah happy dengan berat badan sekarang kan. Okay, so sebab yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Okay, jangan fikir untuk orang lain. Kita turun berat badan ni bukan sebab suami suruh, bukan sebab kawan suruh, sebab diri sendiri. Yes, because of me. Kena cakap macam tu. Kalau macam suami saya tadi lah, dia nak turun berat badan sebab diri dia sendiri dah. Dia dah ada kesedaran, bukan sebab saya suruh. Kita tahu bila kita disuruh oleh orang untuk turun berat badan, kita rasa benda tu takkan jadi. Kita tak mahu lah. So kita takkan bersungguh-sungguh untuk turun berat badan. Jadikan semangat nak turun berat badan tu sebab kita ada kesedaran. Memang kita yang nak turun berat badan tu, right? So yang seterusnya, kesihatan. So turun berat badan ni adalah salah satu cara kita untuk menjaga kesihatan. Pernah tak kita dengar orang yang lebih berat badan sihat? Pernah tak? Cuba komen dulu. Komen lagi. Sebab saya dah semakin nervous ni. Ada tak yang bilang, dia tu badan dia lebih berat badan, sihat. Pernah juga kita dengar sihat tapi bunyi dia lain sikit. Dia tu sihat lah. Macam tu kan. Kita tak cakap pun. Lebih berat badan sihat tu Alhamdulillah.
Ternyata sebenarnya bila kita lebih berat badan, itu adalah tanda kita tak sihat. Kan, lebih berat badan tu namanya obesity. Kita kena perangi obesity tu kan. Sebab kalau kita bersetuju dengan benda-benda macam tu, so orang zaman sekarang ni, masyarakat kita ni akan terus tak ada kesedaran untuk turun berat badan. Yes, betul Coach Naura, betul tu, health is wealth. Okay, sihatnya badan dia, yang tu pernah. Tapi bunyi dia, intonasi dia lain sihat kan. Sihatnya badan dia, orang tak cakap pun sihat. Sihatlah dia maafkan saya. Sihatlah dia lebih berat badan kan. Macam tu, tak ada. Dia akan ada bunyi sini-sini sikit. Alright. So kita kena pastikan kita turun berat badan ni adalah untuk kesihatan kita. Bukannya sebab kalau kita lebih berat badan, memang kita punya tahap kesihatan akan ada sedikit menurun. Kita akan cepat penat kan. So bila kita dah turun berat badan tu, kita akan dapat improve kita punya kesihatan sedikit demi sedikit. Okay, dan yang seterusnya adalah confident. Okay, macam saya juga, macam saya cakap tadi, bila saya lebih berat badan selepas saya melahirkan tu, saya ini bagi saya malu. Saya malu, saya tak ada confident, saya rasa macam nak jumpa orang tu pun, saya rasa macam orang tengok saya. Walaupun sebenarnya orang tak tengok pun. Cuma kita punya diri tu, kita rasa confident kita low. Kita jadi tak ada keyakinan, kita malu berbanding dengan orang lain. Nak jumpa orang pun kita macam nak jumpa orang ke tak nak, jumpa ke tak nak, macam tu. Confident kita terlalu rendah, kita tak boleh nak jumpa orang. Sebab dulu saya ada masalah ni lah, saya ada masalah confident level saya, sampai saya tak nak ambil gambar. Cuba check kat media sosial siapa tu yang jarang upload gambar. Kita tahu kenapa dia jarang upload gambar, sebab mungkin dia ada masalah lebih berat badan kan. Sebab ramai juga saya tengok macam kawan-kawan saya, orang-orang kat Instagram, kita kan selalu Instagram. So kita nampak Instagram dia tak ada gambar. Saya syak gambar dia tak ada, mesti dia lebih berat badan. So sebenarnya itu adalah sebab confident level kita tak ada. Cuba kalau kita dah slim, kita dah turun berat badan, contoh dah turun 5 kilo, 10 kilo, kita akan confident. Dia punya confident tu lain macam. Kalau tak percaya, cuba tanya siapa yang dah pernah turun 5 kilo, 10 kilo, siapa? Pernah tak dulu rasa down, lepas tu dah turun 5-10 kilo, dia rasa wah excited. Betul Coach Bahia ke? Bahia betul. Dulu tak banyak gambar. Kalau ada pun untuk diri. Yes. Sebab kita malu kan. Saya pun macam tu. Bila orang tag dekat Instagram ke Facebook, bila gambar tu tak cantik, baru nampak kita gemuk, kita macam tak nak lah, remove lah, tak payah, nanti kawan-kawan lain nampak. Kita malu. So confident kita terlalu low sebab kita punya penampilan tu adalah penampilan diri kita. Remove tag, yes, seronok bila orang cakap wah dah kan. Sebelum macam dah kurus lah kau ni. Kita rasa macam excitednya. Biarpun baru 5 kilo, tapi bila ada berlaku penurunan berat badan tu yang kita buat, kita akan jadi yakin. Benda tu automatik. Kalau anda tak percaya, cuba anda buat dulu. Yang belum turun berat badan, yang belum bermula dulu. Baru anda dapat rasa di kita punya energi tu. Sebab selagi tak buat, tak dapat, tak tahu. Siapa buat, dia dapat. So buat. Lepas ni terus nekat turun berat badan, alright? Jangan tunggu lama-lama. Benda ni sangat best. Saya dah rasa sendiri, tak tipu. Alright, so seterusnya. Nombor 4 ni adalah yang sangat orang kata selalu mudah mendapatkan saiz baju yang sesuai. Alright, so siapa yang lebih berat badan ni, orang yang jenis saiz extra size ni, selalunya sangat susah untuk dia dapat saiz baju dan baju yang bersesuaian kan. So saya ada juga berpengalaman macam kawan-kawan saya yang selalu mengadu baju susah nak beli, nak cari seluar, dia terpaksa cari dekat orang kata kedai-kedai yang international punya pakaian. So bila dah international punya pakaian, harga ni mestilah terlalu tinggi, betul tak? So susah untuk cari saiz baju yang macam kita nak tu. Macam kita lah, kalau kita nak designer punya, mereka designer punya baju yang terkenal ni, yang dia dah baju dah siap tu, susah kan nak cari extra size. Teringin nak pakai brand ni, teringin nak pakai brand tu, tapi tak ada size. Sebab dia memang buat orang kata standard size untuk size yang model, orang kata yang small, macam tu kan. So bila kita turun berat badan ni, kita akan ada keyakinan untuk cari baju yang sesuai dan senang untuk kita cari baju. Tak perlu dah fikir pening-pening. Boleh beli online baju, sebab siapa sini yang pernah dulu beli baju online, dapat-dapat je baju tu cantik. Sebenarnya baju tu bukan tak cantik.
badan kita je yang kurang cantik. So kita kena cantikkan dulu badan kita kena make sure saiz badan kita tu cantik dengan baju yang kita nak beli tu saiz yang bersesuaian. Sebab kadang-kadang ada juga yang terpaksa ambil saiz apa yang ada je sebab dia nak pakai baju tu cantik. So bila pakai baju tu tak sesuai dengan dia, nampak fit dia tak cantik lah. Sebab pernah saya tengok hari tu siapa jual baju baju tu dekat model pakai memang cantik. Lepas tu orang tu beli. Bila dia pakai, dia rasa tak cantik. Dia viralkan benda tu. Dia kata kenapa model pakai cantik, dia pakai tak cantik. Bila tengok dah tahu dah kesilapan kat mana. Sebenarnya dekat badan sendiri. Okay. So ini adalah salah satunya. Okay. Bila kita kurus, kita turun berat badan, kita mudah cari baju. Nak online sekelip mata je. Nak S, nak size XS. Senang je. So selalunya memang dah size kita dah untuk orang-orang Malaysia. Kalau beli yang local brand lah. Kalau international tu lain sikit brand dia punya size-size kan. Okay, so pastikan kita turun berat badan supaya mudah shopping. Okay, so yang kelima, kekal aktif. Okay, benda ni saya boleh nampak sendiri. Suami saya, bila dia dah turun berat badan, dia dah semakin aktif. Mungkin sebab yelah bila kita dah semakin aktif, bila kita dah turun berat badan, kita banyak dah turun, badan kita rasa ringan. Bila ringan kita akan rasa semangat nak buat aktiviti-aktiviti kan. So siapa sini yang dulu dia nak buat aktiviti, dia suka macam hiking, jogging ni, buat skipping, suka benda tu. Tapi disebabkan masalah lebih berat badan dia, dia tak boleh buat benda tu. So sebenarnya disebabkan daripada berat badan dia. Bila buat macam tu mulalah sakit kaki, mulalah sakit lutut, benda-benda semua tu tak boleh kan. Dan sebabkan lebih berat badan. Yelah bila kita dah sakit tu, kita terus tak nak buat benda-benda macam tu. Macam tak naklah buat sebab badan-badan sakit. Dia jadi tak fun. Balik je hiking, balik je jogging, badan-badan sakit, tidur. So rasa lama-lama dia macam tak perlulah duduk kat rumah je. So sebab tu perlunya kita kena turun berat badan supaya kita boleh kekal aktif. So kita akan jadi orang kata mudah nak buat aktiviti ringan. So tak ada sakit-sakit dah. Sakit-sakit bila lepas exercise tu biasalah kan. Namanya kita buat senaman. So tak adalah sakit lutut. So kita akan boleh buat skipping kat rumah. Bila kita jump tu tak adalah sakit yang melampau. Sebab saya ni banyak juga sekeliling saya yang ada masalah lebih berat badan yang insyaAllah saya akan cuba bantu mereka. Mereka nak turun berat badan ni diorang start daripada orang kata buat senaman-senaman yang ekstrim. Sebab benda tu sebenarnya tak boleh. Bukan tak boleh tapi bila berat badan kita berlebihan, nanti kita akan give up sebab sakit-sakit badan tu kan menyebabkan kita rasa macam tak nak buat dah lepas ni, tak apalah. So lama-lama kita dah tak amalkan gaya hidup sihat. So jadinya kita jadi tak aktif. So bila turun badan kita akan jadi kekal aktif. Alright. So saya pun alhamdulillah sekarang ni selepas saya turun berat badan, suami saya berjaya turun berat badan, saya pun aktif. Kami aktif lah setiap hari, tapi PKP tak boleh lah. Sebelum PKP ni kami akan pergi pagi-pagi morning walk, jalan pagi-pagi tu, buat sikit-sikit senaman sebab kita rasa fun kan. So itulah antara 5 sebab daripada saya kenapa kita perlu turun berat badan. Okay. So kalau yang sebelum ni yang sebelum masuk OBC tadi ni tak dapat tahu kenapa saya nak kena turun berat badan. Saya dah bagi dah 5 sebab yang pertama untuk turun berat badan. So anda kena fikirkan, okay. Jangan teruskan berat badan yang sekarang. Turun berat badan dengan 5 sebab ni. Okay. So saya paskan saya punya okay kan, sakit lutut sebab cedera tempurung, lutut dah urat belakang. Oh my god. Itulah sebab bila kita lebih berat badan kan, nombor 5, setuju sangat dengan sendirinya kita dah turun semangat. Yes, betul. Tak boleh, okay tak apa. So bila kita dah turun badan, kita akan boleh jadi aktif, alright. So dan saya punya part, saya akan paskan kepada Coach Yati untuk kongsikan top 5 yang seterusnya. Alright. So Coach Yati, are you ready? Yeah, I'm ready. Alright. So saya akan paskan. Okay, sekejap
Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Saya saya ni sebenarnya jarang ni dapat invitation kena sharing. So saya kena control ke saya punya screen ni ke macam mana? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh nak? Saya boleh start? Hai, Assalamualaikum semua online breakfast club members. Okay, so saya kenalkan diri saya dulu. Okay, so saya ada slide seterusnya ke? Saya terus pas kepada testimoni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, untuk yang pertama kali jumpa ataupun kenal saya di dalam online. Okay, nama saya Yati Ismail. Umur saya 35 tahun. Saya dah kahwin, saya ada anak 3. Saya dah turun berat badan 14 kg. Alhamdulillah, kekal selama 4 tahun. Okay, kekal selama 4 tahun. Ulang balik umur tu. Oh, umur saya 35 tahun. Okay, umur saya 35 tahun. Saya dah kahwin. Saya ada anak 3. Terengganu kita, ya, saya orang Terengganu. Saya ni dok pandai berbahasa luar daripada Terengganu ni. Tapi saya harap faham lah deh. Faham faham deh. Okay, so saya 4 tahun kekal berat badan. Okay, selepas daripada buang 14 kg, 4 tahun kekal berat badan, tiba-tiba saya naik 10 kg. Saya naik 10 kg sebab saya mengandung. Okay. So, saya mengandungkan anak yang ketiga adalah pengalaman saya yang paling best ever sebab saya mengandung, saya bersalin, saya berpantang sepenuhnya dengan menggunakan nutrition Herbalife. Okay, so saya rasa sangat bangga. Okay, now selepas aja orang kata bersalin dan sekarang 1 tahun. Okay, saya dah dapat berat badan saya 54 kg. So lagi nak buang 4 kg nak go to ideal weight. Okay, so selain daripada tu juga, okay, okay, ada next slide ke? Okay, okay, sebelum tu saya nak cerita sikit. Okay, saya nak cerita sikit. Tak apa dengar saya cerita nah. Okay, kita habis 10 suku kan. Okay, tak apa, insyaAllah sempat kot. Okay, so masa saya ada lebihan berat badan, sebenarnya saya juga ada masalah, orang kata masalah kesihatan yang dok okey. Walaupun umur saya muda, tapi masalah kesihatan saya dok okey. Tang mana yang dok okey tu? Kan, so saya ada masalah pembuangan yang dok sihat. Kan, so saya maksudnya kalau saya nak membuang, saya kena melakukan teknik paksaan. Macam mana teknik paksaan tu? Maksudnya saya kena makan ubat, beli ubat dekat farmasi. Lepas tu barulah saya boleh membuang. Kan? Tapi okay, selepas saya mengamalkan, Herbalife Nutrition, di samping itu juga saya makan sihat, saya ikut cakap coach saya, okay, banyakkan makan sayur, banyakkan makan buah, minum air masuk setiap hari. Alhamdulillah, semuanya dah orang kata okey lah. Okey, dah dapat turun berat badan, dapat kulit yang sihat, sistem pembuangan pun Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Okay, so hari ni saya nak share 5 lagi. 5 lagi orang kata sebab kenapa kita kena turunkan berat badan sekarang. Alhamdulillah, syukur kan. Okay, duduk dekat dalam kelompok dan jemaah yang positif dan saling support satu sama lain. Okay, so apa lagi? Okay, so 5 lagi sebab kenapa
kenapa kita kena turun berat badan sekarang. Tak boleh esok-esok, tak boleh. Okey, so sekarang. Okey, so yang pertama adalah kerana, yang seterusnya adalah kerana nak mudahkan urusan kita beribadah. Okey, so tak ada nikmat yang paling best selain daripada turun berat badan dan dapat melakukan ibadah kita. Kan? So turun berat badan dapat solat dengan baik, dapat sujud dengan sempurna, kan? So saya punya kalangan customer, saya rasa saya lah yang paling muda sekali di antara diorang. Lebihan berat badan punca utama diorang tak boleh dah kuala Terengganu tu. Dia tak boleh nak menyempurnakan ibadah diorang. Maksudnya umur yang muda pun terpaksa dah sembahyang dekat atas kerusi, tak boleh, kan Lahore tu original Terengganu kita tu. Okay, so tak boleh nak beribadah dengan sempurna, dengan selesa. Okay, so bila dapat turun berat badan, antara best sharing yang diorang share dengan saya adalah dapat orang kata sujud, duduk di antara dua sujud tu dengan sempurna. Itu adalah perkara yang paling best sekali lah kalau kita dapat turunkan berat badan. Okay, so yang seterusnya adalah nombor 7. Okay, so yang ketujuh, apa yang menyebabkan kita kena turun berat badan sekarang adalah okay, sumber inspirasi. Sebabnya manusia ni dia akan buat keputusan dua sebab aja. Satu, sebab dia terinspirasi. Yang kedua sebab terdesak. Okay, so kita tak maulah turun berat badan sebab terdesak ataupun didesak untuk turunkan berat badan. Biarlah kalau kita nak buat keputusan untuk turun berat badan pun kerana kita terinspirasi dengan somebody. Okay, so yang ni juga memainkan peranan yang penting. Bila kita nak turun berat badan, kita kena cari kata idola. Idola siapa yang kita nak follow. At the same time, bila kita turun berat badan, kita pula akan jadi idola kepada mereka. Okay. So bila mereka tengok kita dapat hasil perubahan kita yang ketara, secara tak langsung kita akan memberi inspirasi. Saya suka dengan konsep inspirasi sebab secara tak langsung kita sedang orang kata membuat pahala, kan, sebab orang ikut kita pun benda yang baik, kan. Okay, so healthy aging, penuaan, semakin meningkat usia kita, semakin kita perlu menjaga kesihatan, orang kata kesihatan kita. Jika kita semakin tua, berat badan kita makin meningkat dan kita akan menghadapi risiko masalah kesihatan. Okey, penuaan. So, saya nak cerita satu benda dekat sini. Sebenarnya yang berlaku dekat saya 2-3 hari lepas. Okey, 2-3 hari lepas. Okey, so masa dalam sharing Zai yang sebelum tadi tu ada cerita tentang apa orang kata malu nak ambil gambar, kan. So, sebenarnya saya pun sama. Dulu saya tak ada gambar saya masa saya gemuk sebab saya malu nak ambil gambar masa saya gemuk. Saya ada 1-2 keping je gambar saya gemuk, kan. So apa? Rasa tak sempurna, rasa wuduh. Gitu. Kan, rasa wuduh. Hodoh, kan. Okey, lepas tu dah ambil lah gambar. Okey, tapi oleh kerana OBC hari ni, saya juga terkejut tengok result saya. Okey, ingat tak saya share tadi awal-awal, kan, saya turun 14 kg 3 bulan pertama. 3 bulan pertama dan 4 tahun tu kekal. Kan, so 3 bulan tu saya ada result yang 3 bulan pertama tu, yang awal-awal pembabitan saya tu dengan Herbalife Nutrition ni, anti kamera time badan besar, ya betul, kan. So bayangkan saya ada gambar tu, kan. Lepas tu saya buatlah comparison dengan gambar saya yang sekarang ni. Masya Allah, saya tak percaya. Saya ada testimoni yang macam gitu. Okay, tapi testimoni tu saya tak share lah dekat sini hari ni, kan. So ramai yang bagi feedback katanya saya pakai filter. Mana ada saya pakai filter, tak baik dia orang, kan. Okay, so saya yakin dan confident result yang saya dapat datang daripada hasil yang kita invest, maksudnya daripada apa yang kita makan, gaya hidup kita, kan. Okay, so jadi secara tak langsung bila kita turun berat badan, kita turun secara sihat. Kita memanglah tua tapi
orang kata kita macam apa ya, reverse aging kan. Okay, penuaan yang sihat. Kita memang tua tapi tua ke arah mana yang kita nak ala nak tengok kan, itulah. Okay, nanti kita share. Okay, so bila kita turun berat badan juga, okay, yang ni yang bestnya, kita akan dapat positive mind dan positive vibe. Apa tu positive mind dan positive vibe tu? Okay, so turun berat badan secara sihat, fikiran kita pun akan jadi positif secara tersendiri. Okay, dan juga akan bagi, okay, macam ni bila kita turun berat badan, semuanya akan jadi okey. Maksudnya macam mana nak cakap dia jadi okey? Maksudnya semua itu terjadi daripada kita punya habit, kita punya lifestyle. Okey, sebab of course apa yang jadi dengan kita hari ini daripada apa yang kita makan, apa yang jadi dengan kita hari ini juga daripada contoh kita naik berat badan daripada apa yang kita makan. Kita turun berat badan pun daripada apa yang kita makan. Okay, so dia sangat mempengaruhi kita punya emosi. Okay, so makanan dia sangat memainkan peranan. Okay, loss weight is a game mind. Ya, betul kakakku sayang. Okay, cara. Okay, seterusnya adalah cara gaya hidup yang sihat. Okay, so cara gaya hidup yang sihat. Yang saya suka di dalam kita punya circle sekarang ini. Circle sekarang ini. Dululah cerita yang dulu cerita 5 ke 6 tahun yang lepas. Saya seorang Zumba editor. Setiap malam pergi berzumba. Balik berzumba, apa yang saya buat adalah saya pergi makan-makan dengan kawan-kawan saya. Saya pergi minum teh tarik, saya makan ringan-ringan. Saya makan ringan-ringan tu makan apa? Saya makan kepuk, saya makan kentang goreng kan. Saya makan macam gitu. Pada saya itu adalah makanan yang ringan-ringan. Okay, lama-lama berat badan saya makin naik kan. So apa yang membezakan bila saya duduk di dalam circle gaya hidup yang sihat bersama dengan orang kata Herbalife Nutrition lah kan. Okay, sebab Herbalife Nutrition dia mendidik kita makan sihat, gaya hidup yang sihat, konsep healthy active lifestyle kan. Okay, healthy lifestyle yang dididik dekat dalam kita punya circle lain. Okey, apa tu? Okey, lepas workout kita akan diberi didikan macam mana untuk kita makan sihat untuk menjadikan kita sihat. Kan? So secara tak langsungnya bila kita dapat turunkan berat badan, secara tak langsung kata kita dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kerana menjaga makan ni dengan melakukan senaman berkala. Okay, amalan ini bukanlah orang kata untuk short term. Okay, apa yang kita buat ini bukan untuk short term tapi untuk long term goal. Okay, so dari sedap pula cakap Ganu ni, Masya Allah. Itulah. Okay, so daripada apa yang saya share tadi tu, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya soalan. Okay, so saya bukan mubahan tak. Peh tak ni, Ganu kecap ni. Saya bukanlah bahasa Ustazah. Makasih boh. Peh. Ralik dengar slang orang Terengganu. Very motivated. Terima kasih. Okay, so kita sekarang berada di tempat yang betul. Okay, untuk mereka. Okay, so maksudnya kita sekarang berada di tempat yang betul, berada di circle yang betul. Apa yang kita buat hari ini, result apa yang kita dapat hari ini datang daripada persekitaran kita. Segala keputusan yang kita buat hari ini juga datang daripada persekitaran kita. Okey, ada bijak pandai yang mengatakan dalam falsafah 100% tu, orang kata filosofi 100% tu 80%. 80% yang mempengaruhi kita adalah kelompok kita berjemaah, jemaah yang kita duduk sekarang ni. Kita nak macam mana, kita kena pergi cari orang yang macam mana kita nak.
Macam apa duk yang sedang kapung je ditaruh ada rasa di hihi. Ramai orang kemudian Terengganu sini. Okey. terbesar So dan itu saja daripada saya hari ini untuk OBC. Okey, mana yang dah okey daripada saya jangan ambil, mana yang okey-okey je ambil. Okey. So kita back to host OBC. Thank you so much. Doktor Kuhyati boleh cakap lagi, banyak masa lagi boleh cakap. Banyak masa lagi. Okey. Itulah sebab tu saya minta. Apa soalan ke kawan-kawan? Kalau ada apa-apa soalan tentang Coach Kalau Yati, ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kan? Jarang dapat orang Terengganu cakap ni. jarang ke jarang? Jarang. Jarang. Jarang dengar orang Terengganu cakap ni. Limited edition ni. Okey. Okey, terima kasih. Saya pun sebenarnya orang kata macam mana pagi tadi pun saya dapat dah baru je buat sharing dekat untuk saya punya coach online breakfast club. So dapat lagi sharing pagi ni. Saya rasa sangat teruja. Macam mana nak turun berat badan and maintain. Macam mana nak turun berat badan dan maintain. Kalau saya dulu macam mana saya nak turun berat badan, saya follow cakap coach saya. Betul-betul saya follow cakap coach saya. Okey, saya langsung untuk membantah. Maksudnya, sorry, sekejap saya nak tanya Saidah. Saidah yang tanya lah, macam mana nak turun berat badan dan maintain. Okey, so saya nak tanya jugalah, Saidah ni maksudnya peserta program ke? Peserta program ataupun bukan peserta program? Okey, so kalau peserta program, saya akan bercerita based on peserta program. Peserta program, okey. So maksudnya dulu sebelum saya bermula dengan Herbalife Nutrition, saya ni seorang orang kata kaki diet. Saya kaki diet, macam-macam diet saya buat. Kan, diet acting, diet dok makan nasi, macam-macam. Ubat-ubat kurus, kering-kering, sapu-sapu, semua saya buat. Kan, so bila saya duduk dekat dalam program, okey, saya masih lagi teruskan dengan habit saya. Walaupun coach saya tu kata nak turun berat badan, setiap hari kena makan nasi. Tapi saya macam ada satu sifat yang sombong masa tu. Betul dok dia ni suruh aku makan nasi ni kan. Okey. So lepas pada saya degil untuk tempoh 1 bulan saya degil kan, saya dah follow cakap coach saya, berat badan saya dah turun. Tapi saya pun kata okey tak apalah, saya mengalah sebab apa? Sebab saya bayar 1 yuran. Okey, sebab apa saya dengan yuran yang saya bayar tu saya tak komit. Kan, so saya bayar and then saya dengar cakap coach saya kata kalau nak turun berat badan, yang pertama Herbalife memang design kita punya sarapan pagi untuk ambil 2 kali sehari, 1 pagi, 1 malam. Okay, so yang kedua mesti kena orang kata ambil satu makanan yang orang kata yang kita enjoy untuk makan. So apa makanan yang kita enjoy? Contoh macam saya suka makan nasi. Okay, saya suka makan nasi lauk ikan singgang. Kan, sesuatu berat badan semua lauk ikan singgang dah ke, sebab favourite saya tu lauk ikan singgang. Kan, setiap hari saya makan nasi. Okay, so yang seterusnya adalah makan petang. So makan petang pun memang kena jaga. Okay, so maksudnya kesimpulan dekat sini saya boleh cerita adalah minum shake 2 kali sehari. Kalau ada tablet, makan tablet. Lepas tu tablet tu apa? Suplemen lah. Okay, yang tu boleh wujud dengan coach nanti. Lepas tu makan nasi 1 kali sehari and then makan snack yang sihat. Itu sangat memainkan peranan yang penting. So kalau ada masa, lakukan exercise. Kalau tak ada masa pun tak apa. Tak payah proper exercise. Tak payah nak kena pakai kasut sukan, nak keluar-keluar tu tak payah. Senaman yang ringkas hanya boleh buat daripada rumah sahaja. Okey, Coach Yati, saya ada nampak komen daripada Coach Yat. Dia tanya, apa makanan tradisi dekat Sabah? Makanan tradisi dekat Sabah. Sebab saya daripada Sabah. Actually, tradisi, macam mana? Sebab saya ni sebenarnya boleh cakapkan Sabah yang tak tahu sangat pun makanan tradisi. Tapi yang memang orang kata famous kat Sabah adalah nasi kuning. Kalau Coach Yat datang pergi Sabah, kena so dekat Sabah nasi kuning. Okay.
Okay, satu lagi saya nampak tadi ada soalan. Dia tanya saya, macam mana, berapa lama saya turun 22 kilo? Okay, saya lupa dah nama dia, saya tak jumpa komen dia tapi saya jawab sebab yang ni berdasarkan badan masing-masing, dia punya usaha masing-masing, dia punya apa yang dia buat kan, setiap orang lain-lain berbeza-beza. So saya 22 kilo tu saya turun 22 kilo. So kena betul-betul disiplin lah. Kalau nak cepat tu kena betul-betul follow apa yang coach cakap. Kalau coach suruh minum air, kenalah minum air. Jangan tidak. Sebab coach ni, macam kita ni sebenarnya kita dah dapat dah result tu daripada ikut apa coach cakap kan. So benda, follow je apa orang berjaya dah buat, kita follow je. Jangan buat program coaching online ni kita diajar cara pemakanan yang macam mana, tak perlu dah nak Google susah-susah kan. Tanya je coach tu dia dah jadi macam orang kata Google bercakap. Tanya dia, nanti dia akan jawab. Okay, ada je jawapan, alright. So ada apa-apa soalan lagi tak nak tanya dekat sini? Bukan selalu, kami sharing kat sini. Nasi dagang boleh makan tak time diet? Makanlah sekali. Tak makan makan hari raya je. Makan hari raya. Makan hari raya je. Hari dok raya jangan makan. Masalahnya hari raya ni. Itu bahaya. Jangan hari-hari raya. Jangan hari-hari raya Okey, makan sekali tak apa je. Tapi kebanyakan kalau ramai orang kalau orang kata visit to Terengganu, memang nasi dagang lah tempat dia cari. Okey. So banyak lagi sebenarnya makanan yang orang kata tradisional orang Ganu ni, tapi yang paling glamour kepuk lekor dengan nasi dagang kan. Okey, so ada lagi soalan nak tanya ataupun nak minta share apa ke, boleh ke? Kan. Dok perlu formula sendiri-sendiri. Ya, betul. Nak turun berat badan dok perlu formula sendiri. Hanya perlu ikut cakap coach sahaja. Sebab coach kita ni dia dah lalui banyak pengalaman. Kalau saya nak tanya, boleh tak kalau kita rasa sikit-sikit makanan atau lauk yang orang lain masak, contohnya dia orang bagi lauk kita rasa sikit, dia macam gini, okey, bukannya boleh, bukan juga dok boleh, okey, tapi dia akan melambatkan, dia sabotaj kita punya result turun berat badan, okey, yang maksudnya fahamlah maksud saya cakap dia melambatkan tu dia panggil apa tu, kalori tersembunyi dekat dalam kita punya makanan. Kenapa kawan kita turun sikit, kita turun banyak, personalize badan kita berbeza-beza. Macam saya cakap tadi itulah, lain individu, lain result. Dan sebab itulah Herbalife sendiri pun dia ada mengeluarkan disclaimer, turun 14 kg berat badan, keputusan individu berbeza-beza, tidak tipikal, mengikut kita punya komitmen dan disiplin yang tersendiri. Gitu. Yang penting jangan bandingkan usaha kita dengan orang lain sebab kita berbeza-beza kan. So fokus progress diri sendiri. Kalau kita dah dapat turun 1 kilo pun berbangga. 1 kilo tu banyak. Bayangkan kita buang tu 1 kilo adalah 1 kilo lemak. So bayangkan bila dah keluar dari lemak tu sangat banyak. So jangan sedih bila turun 1 kilo. 1 kilo naik tu lagi better daripada 1 kilo turun tu lagi better daripada 1 kilo naik kan. Itu. Siapa setuju? Dia kalau kita membanding-bandingkan result kita dengan result orang, tu pun punca juga tu berat badan kita lambat turun sebab kita akan jadi stres. Okey. Okey. So ada lagi soalan nak tanya? Okey. Dah tak ada dah. Okay, so saya just nak katakan thank you dekat tim OBC. Saya dapat banyak belajar daripada konsep sharing kan. Kata sangat berbeza apa yang saya belajar dengan tim OBC. Dia punya sharing setiap hari berbeza-beza. Dan setiap hari pun memang excited nak masuk OBC sebab itulah yang saya cakap tadi tu, dia punya sharing tu lain daripada yang lain dan sangat best untuk kita dengar. Jangan miss OBC setiap hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat. Okay.
Gitulah rasanya, Masya Allah, Tabarakallah. Bila Terengganu dan Sabah di KL bergabung meletup gitu kan. Terima kasih perkongsian daripada Coach Zai dan Coach Yati. Banyak dialek yang kita dah belajar hari ni kan. So 10 tips yang ada kita terima pagi ni dah masuk dalam jiwa, kita kena apply-kan, dan positive mindset tu mesti kena ada setiap masa. Ada yang kata, Coach Yat kata terima kasih kepada 2 jelitawan ini. Wah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi di OBC pagi ini. 350 orang hampirnya tadi. Alhamdulillah kita jumpa. Ada apa-apa nak tanya lagi nanti boleh go back to your coach. Ada yang kata tak boleh turun banyak. Sebenarnya boleh. Bila kita cakap kita boleh, mesti boleh. Alhamdulillah saya pun dah turun 25 kg. Alhamdulillah, jumpa minggu hari Rabu. Kita jumpa hari Rabu pukul 9.30. Kita ajak lagi kawan-kawan ni, ada phone ni, kita invite je, kita forward je kepada kawan-kawan kita yang lain. Okay? The more kita share, lagi banyak kita boleh dengar. Sebab tadi pun saya dengar ada orang seronok dengar join OBC setiap hari. Never miss event OBC sebab dia berada di circle yang sama kan, di circle yang sama. So kita sama-sama nak turun berat badan, kita sama-sama nak capai ideal weight. Kita ada 1.5 tahun lagi. So kita dapatkan sebulan yang pertama ni minimum berapa yang kita boleh catch up, kita decide kita nak berapa kg. Okay? Okay guys, Assalamualaikum. Saya hadiahkan lagu Coach Zai, dia kirim tadi. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is how I feel when we're together. Brighter than a lucky penny when you're near, the rain clouds disappear, dear, and I feel so fine just to know that you are mine. My life is sunshine, lollipops and rainbows, that's how this refrain goes, so come on, join in. Everybody, sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is sure to come your way. When you're in love, and love is here to stay. Assalamualaikum.